Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah yang diraikan sidang penonton sekalian, selamat menonton kerancangan Asbabun Nuzul, anjuran daripada Pusat Komunikasi Strategik USIM dengan kerjasama Pusat Islam bertemakan Erat Silaturahim #Insan Terbaik. Asbabun Nuzul ini bermaksud penurunan ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahawa yang kita tahu Al-Quran itu dibaca, dihayati, ditadabbur, dan kita kena tahu juga apakah sebab-sebab penurunan ayat-ayat yang tertentu yang telah disajikan di dalam kitab-kitab tafsir. Dengan sebab itu, maka yang pertamanya, tak kenal maka tak cinta. Kita kenali dua panel kita. Yang pertama adalah qari'ah jemputan kita. Selamat datang saudari, boleh kenalkan diri? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Nama Nur Umairah binti Muhammad Sabri. Selamat datang saudari Nur Umairah. Dan yang keduanya adalah penjemputan kita, Puan Nur Razah Mu'min. Betul yes, betul tu doktor. Kalau lupa tak kenal. Itulah. Okey, bagaimana yang Puan Nur Razah sebagai ketua pustakawan USIM, apakah persediaan yang dilakukan untuk menyambut para pelajar kita study kat situ? Betul tak? Okay. Kalau di perpustakaan memang kita alhamdulillah lah bila pelajar dah masuk ni ramailah yang datang. Kalau tidak, kami pun sunyi juga di perpustakaan tu. Jadi bila pelajar dah masuk yang bulan Ramadan ni, kita memang expect akan ramailah yang masuk sebab bulan puasa, orang cari tempat sejuk-sejuk. Jadi selain masuk perpustakaan, mungkin tempatnya lebih selesa nak mengaji. InsyaAllah lah ramailah yang datang tu, insyaAllah. Alhamdulillah. Okey, siaran ini diadakan secara langsung daripada Digital Creative Studio di SDEC. Jadi dengan suasana yang kita kata memang suasana Ramadan ni nampak panas, tetapi dalam studio ni memang sejuk lah kita ni, Alhamdulillah. Jadi kita berehat sebentar untuk bacaan Al-Quran yang seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah.
Cuma ada break emergency tadi kan. Ada wafat darurat kat situ. Alhamdulillah, tahniah kepada saudari Nur Umairah. Kita serahkan kepada Puan Razah. Mungkin kita boleh sama-sama tengok kitab Al-Quran untuk kita renung sama-sama terjemahan daripada ayat 261 hingga 264 surah Al-Baqarah. Baik. Okay, baik Ustazah, kita cuba tengoklah terjemahan dia. Kalau tidak, kita tak faham apa yang dimaksudkan. Okey, ayat 261. Bandingkan derma orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas rahmat kurnianya, lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Ayat 262. Orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan agama Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang mereka belanjakan itu dengan perkataan membangkit-bangkit pemberiannya dan tidak pula menyinggung atau menyakiti pihak yang diberi. Mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka dan mereka pula tidak akan berduka cita. Ayat 263. Menolak peminta-peminta sedekah dengan perkataan yang baik dan memaafkan kesilapan mereka adalah lebih baik daripada sedekah pemberian yang diiringi dengan perbuatan atau perkataan yang menyakitkan hati. Dan ingatlah, Allah Maha Kaya lagi Maha Penyabar. Seterusnya ayat 264. Wahai orang-orang yang beriman, jangan rosakkan pahala amal sedekah kamu dengan perkataan membangkit-bangkit dan kelakuan yang menyakiti, seperti rosaknya pahala amal sedekah orang yang membelanjakan hartanya kerana hendak menunjuk-nunjuk kepada manusia ataupun riak, dan ia pula tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka bandingan orang itu ialah seperti batu licin yang ada tanah di atasnya. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu ditinggalkannya bersih licin, tidak bertanah lagi. Demikian pula halnya orang-orang yang kafir dan riak itu, mereka tidak akan mendapat sesuatu pahala pun dari apa yang mereka usahakan. Dan ingatlah, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Okey, baik. Alhamdulillah, daripada 261 hingga 264 kita ada 5 ayat. 5 ayat tu agak panjang kan? Sebab dia duduk bawah satu tema. Okey. Kalau kita lihat kat sini, 261 hingga 264 itu ayat yang ada asbabun nuzul, hanya ada satu ayat saja. Ayat 262. Ayat ini diturunkan kepada Abdul Rahman bin Auf dengan Uthman bin Affan. Di mana Abdul Rahman bin Auf ni dia ada 8,000 dirham. Dia bertemu dengan Rasulullah nak bagi sedekah 4,000 dirham. Jadi 4,000 dirham. Jadi 4,000 dirham tu sebab dia kata dia nak bagi kepada diri dia dan keluarga dia. Jadi itu disimpan untuk keluarga dia lah. Jadi Rasulullah kata apa? Barakallahu laka fima amsakta wa fima a'taita. Semoga Allah berkati kamu dengan apa yang kamu simpan dan dengan apa yang kamu belanjakan. Jadi turunlah ayat ini. Dan yang kedua pula, ayat ini diturunkan kepada Uthman bin Affan. Uthman bin Affan ini memang terkenal dengan dermawannya, betul kan? Betul. Jadi Uthman bin Affan ini dia nak berinfak dalam peperangan Tabuk, di mana dia sediakan 1,000 ekor ba'ir unta dengan kelengkapannya, dengan bekalannya untuk dibagi kepada tentera-tentera Islam dalam peperangan Tabuk. Hebat mereka. Jadi turunlah ayat ini. Jadi kalau kita faham tentang konsep infak, infak yang kita tahu adalah yang apa saudari Umar tahu? Infak ni maksudnya memberi sedekah. Memberi sedekah. Puan Azhar pun biasa kan infak kita. Kalau kita sudah bahasa infak ni maknanya adalah kita berikan sesuatu kepada orang yang berhajat. Kita belanjakan sesuatu kepada orang yang berhajat. Kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 3, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa maksud infak? Infak ni maksudnya kita belanjakan harta kita kepada benda-benda yang baik. Contoh zakat, sedekah, nafkah. Kalau kita lihat dalam tafsir Tabari, dia kata nafkah itu adalah kepada kaum keluarga. Nampak tu? Kalau kita faham,
infak harta kita. Harta itu adalah amanah yang Allah beri kepada kita. Betul tak Abang Nazar? Kalau kita kata harta yang diamanah kepada kita ni, maknanya nak dapat pun susah, nak belanja pun macam sukar Berat kan? juga Berat diberikan. juga. Ya. Kalau kita lihat sini kategori infak ada dua. Satu yang disyariatkan oleh Islam, satu yang tidak disyariatkan oleh Islam. Maknanya majoriti manusia realitinya disukar untuk infak infak harta dia kepada jalan Allah. Biasanya manusia akan belanja untuk diri dia sendiri. Kita kan nak raya ni, tudung dah berapa pasang kan? Contoh. Macam raya. Ya betul tak? Nak kita orang perempuan lagi lah kan? Jadi, realitinya manusia suka belanjakan untuk kepentingan diri sendiri. Mengikut hawa nafsu. Kalau kita berlebihan, innal mubazirina kanu ikhwana syaitan. Jadi pula saudara syaitan. Nampak tak? Jadi, dengan sebab itu konsep infak dalam Islam itu, dia kata Allah galakkan kepada kita, beri perintah kepada kita. Masalul ladzi yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama sadaqah. Orang yang berinfak ke jalan Allah itu, Allah akan lipat gandakan pahala dia. Sampai berapa? Ingat sebiji benih, dia boleh tumbuh 7 lagi. Tangkai, setiap tangkai ada 100. Bayang tu pun Allah, tiba-tiba kita masuk saham hari ni, dapat 700 kali ganda. Wah, bayang kan, betul tak? Jadi, itulah maknanya ganjaran yang berbentuk dalam numerasi. Dalam bentuk kita kata kuantiti. Nak kita bawa yudha'ifu liman yasha. Maksudnya bergantian, berlipatkan diganda kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Siapa orang yang Allah kehendaki? Orang yang benar-benar ikhlas untuk infak ke jalan Allah. Sebab tu pada ayat yang 262 yang Puan Mazhar baca dia punya terjemahan tadi, dengan maksudnya kita tak boleh berinfak dengan benda-benda yang manna wala adha. Apa maksud manna? Manna ni maksudnya suka mengungkit-ungkit. Wala adha, menyakitkan hati. Contoh, tahun lepas aku dah bagi kot. Nampak tu. Tak boleh. Adab dan etika berinfak tak boleh ungkit. Memang tak ada bagi kan? Baru lagi bagi. Tak boleh. Islam tak bagi. Allah larang. Allah benci dengan orang yang suka mengungkit-ungkit. Bahaya juga pasal kita perempuan ni. Betul. Dan kita tak boleh buat benda-benda yang menyakitkan hati orang yang minta. Contoh kita keji. Contoh datanglah orang datang. Tu dah cik boleh bagi. Kita kena qaulun ma'rufun wa maghfirah khairun min sadaqatin yatba'uha azab. Kita kena menolak cara yang baik kalau kita tak mampu. Kita kena memaafkan kalau dia datang dengan reaksi yang menyakitkan juga hati kita kan. Contoh macam tu. Sebab berkata baik dengan kita memaafkan dia itu lebih baik daripada kita bagi sedekah kat dia dengan kita menyakitkan diri dia. Sebab apa? Apa objektif kita berinfak pun? Kita nak dapatkan redha Allah. Betul? Good. Kenapa kita berinfak? Dari Umairah. Untuk kita mencari keberkatan dalam hidup. Keberkatan dalam hidup. Redha Allah. Menumbuhkan kasih sayang antara kita. Merapatkan jurang antara orang susah dan orang-orang yang kaya. Betul tak? Betul. Meningkatkan ekonomi negara kita. Contoh. Menjamin kesejahteraan maslahah kepada umat Islam kita. Jadi macam mana nak cetus perasaan sayang kalau kita dah cakap benda-benda yang tak elok? Betul. Nampak tak? Itulah sebab objektif infak itu, kalau kita lihat dasar infak dalam Islam dia ada 3. Satu, dasar infak kita kena derma benda yang terbaik. Jangan benda yang kita tak suka. Nampak tu? Benda yang kita kalau bagi kita tak nak. Jangan, betul tak? Sebab tu Allah kata anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Kita kena benda-benda yang baik. Nampak? Yang kedua, kita kena berinfak dengan sebab kita nak tarbiyah dan didik jiwa kita. Bukan senang nak infak ni pun kan? Betul tak? Kalau boleh nak cari yang paling kecil sekali. Macam tu. Jadi, kita nak tarbiyah diri kita supaya kita berinfak itu kita tahu kita tak jatuh miskin pun dengan berinfak. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Allah syaitan janjikan dia kata orang berinfak ni dia akan fakir. Wa ya'murukum bil fahsya. Sebab itu syaitan ajak kita supaya kita jadi bakhil. Nampak tak? Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah disediakan orang berinfak ni yang dapat kelebihan yang sangat banyak, rezeki dunia dan akhirat. Nampak tak? Dan itu yang kita nampak. Dasar infak yang ketiga, yang ni nampak macam sebab sekarang banyak kuasa viral kan Puan Azhar, media sosial. Okey. Macam mana hukum berinfak di media sosial? Nampak tak? Mari kita kongsikan. Dalam media sosial, dia kata ayat Quran, dia kata wa in tubdu sadaqati fa ni'mahi.
Maknanya kita boleh zahirkan yang kita nak infak pun lebih baik. Contoh sebab kita nak tarik orang infak sama kita. Contoh TikTok Tak kan. pernah TikTok. Dia tu. Okey. Jadi kita nak tarik orang supaya kita jadi tauladan. Bukan kita nak riak kepada dia. Kita nak tarik dia supaya dia pun buat. Jadi kalau kata ni, kalau ulama dia kata apa? Ibnu Abbas kata kalau zakat kita boleh hibah. Sebab kita nak supaya orang tunaikan zakat tu. Tapi kalau berkaitan dengan sedekah, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairun lakum. Maknanya kalau kita bersedekah pada orang miskin, lebih baik kita sembunyi-sembunyi. Sebab apa? Sebab kita nak jaga kehormatan dia. Sebab apa? Kita nak jaga diri kita supaya kita jangan riak. Kita nak jaga diri kita supaya kita jangan dapat pujian. Pujilah aku kan dapat sedekah macam tu. Kita buat sesuatu itu kerana dunia. Nampak tak? Tak boleh begitu. Itu. Jadi kesimpulan Muazzah, adab dengan etik tu maknanya kita kena faham. Kita tak boleh ungkit-mengungkit dengan benda yang kita beri kepada orang. Kita tak boleh menyakiti hati orang yang minta kepada kita dengan kata-kata kekian. Sebab itu kalau kita lihat dalam ayat Nas, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Maknanya amalan infak kita itu akan terhapus dengan sikap kita tadi. Menunjuk-nunjuk, suka menyakiti, bukan mungkit-mungkit, menyakiti hati orang kan. Yang ketiga, Allah tambah lagi ria'an-nas, riak pula. Dia sebab dia infak tu dia riak, dia datang sum'ah. Dan sum'ah ni nak harapkan puji orang, nak cari nama, nak suruh orang puji lebih-lebih, rasa diri lagi baik. Nampak tak? Allah umpamakan seperti Safwan alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu sanda. Macam batu. Batu dia kata apa? Tanah. Batu licin. Ya. Safwan tu batu ni. Bayangkan batu licin yang ada tanah, tiba-tiba datang hujan, apa jadi dengan batu? Clear dah. Clear. Cepat kan? Setelah hilang terus. Maknanya penat dia berinfak, tak dapat apa-apa. Tak berbekas. Tak berbekas sikit pun. Clear terus. Macam kita kena scam lah. Kan macam jadi itulah akhirnya. Itulah teguran yang Allah berikan kepada nilai-nilai infak. Kita kena faham, infak ini adalah benda yang baik sebenarnya. Benda yang bersifat kasih sayang, benda yang bersifat positif. Kita kena ikhlas dengan apa yang kita buat. Nak bulan puasa ni kan. Betul. Nak bulan puasa ni kan. Gila. Tapi kan Umairah, bulan puasa ni sebenarnya saya rasa jiwa hati kita kan lebih murah hati dia lebih bermurah hati. Sebab itu saya rasa itu mungkin dari sudut psikologi kot kan. Dia lebih sebab tu kita digalakkan puasa yang puasa sunat pun kita digalakkan juga kan. Tapi suka juga nak buat tu ya. Betul suka. Tapi hebatnya umat Islam ini, Allah letak satu masa dalam 12 bulan tu, satu bulan yang semua orang wajib puasa. Betul tak? Maksudnya yang lain tu optional kan. Optional ni dia nak buat tak nak buat, betul tak? Tapi bila Ramadan tu, madrasah Ramadan tu datang, semua orang kena didik. Wajib puasa, nak tak nak kena puasa. Dan pahalanya berganda-ganda. Jadi kalau tadi kita bagi daripada 1 jadi 7 kali 100, bulan puasa pula dia akan berganda-ganda lagi lah, insya-Allah kan. Betul. Jadi kita lihat ke sini, infak itu dia membawa kemaslahatan yang sangat hebat untuk umat kita, umat Islam. Jadi harta yang lebih pada kita, amanah yang Allah beri itu bukan hak milik kita sepenuhnya. Ada hak milik orang dalam harta kita. Nak dapat keberkatan harta kita kena infak kepada kejalan Allah SWT. Baik, kita akan berehat sebentar. Sidang hadirin dan hadirat sekalian, teruskan menonton kami di UCINI TV. Alhamdulillah, kita sudah dengar secara panjang lebar kupasan berkaitan asbab nuzul ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 261 hingga ayat 264 dan juga penerangan yang lebih terperinci. Sidang dan hadirat sekalian, kita teruskan dengan kepada rumusan dengan perbincangan antara semua panel. Baik, kita mulakan dengan Puan Nurazah dulu. Bagi pandangan Puan Nurazah, bagaimana kita nak didik jiwa masyarakat ini supaya dia cinta untuk melaksanakan amalan infak itu? Okey. Jadi berdasarkan daripada penerangan Ustazah tadi lah, saya rasa banyak juga. Dan kalau kita tengok daripada Ustazah terangkan tadi ayat 262,
Tapi saya kalau tengok tadi ayat 261 yang kita kata daripada kita bagi 1, Betul. dia bertambah 7, dia bercambah lagi 100, so dapat 700. Kalau Betul. macam saya kata bagi tadi, kita kata bagi 1, kita dapat 700. Betul. Saya rasa kalau itulah yang kita war-warkan kepada masyarakat, insya-Allah orang akan yakin. Dan kalau kita tengok banyak juga sekarang orang buat TikTok, orang buat YouTube Betul. yang kongsikan dia bagi dia tak ada apa-apa dia bagi, lepas tu nanti tak lama tu dia dapat dengan double 10 kali. Betul. Kan? Betul. Jadi kalau kita war-warkan yang itu, mungkin juga dia akan memberikan semangat lah pada orang lain untuk memberikan. Sebab bila orang tahu kenapa dia perlu memberi, dan mungkinlah dia ada harta yang berlebihan, ataupun kadang-kadang bukanlah harta yang lebih pun, dalam keadaan dia tak ada, tapi sebab dia yakin dengan apa yang diberi tu akan digandakan. Jadi insya-Allah lah akan menggalakkan juga dia nak memberi walaupun dalam keadaan dia pun tak berapa ada. Jadi insya-Allah yang itu akan memberikan ruang untuk lebih luas kepada orang untuk memberi. Dan kalau tadi bila kita katakan walaupun dia tak ada dan memang tak boleh bagi, kita sekarang selalu kan kita keluar depan kedai pun ada makcik, macam tadi saya makan pun ada makcik bawa keropok, tanya nak beli ke tidak. Kita dah makan, dah kenyang, dan kita tak perlukan keropok tu. Jadi mungkin dalam keadaan yang macam tu kita tolak dengan cara yang baik. Sebab kalau misalnya kita beli juga tapi dalam masa yang sama aku kena pun keropok ni kan, dia jadi macam menyakitkan hati tadi tu, dia jadi tak elok. Jadi lebih baik kita tolak dengan cara yang baik. Cuma kadang-kadang media sosial ni sebab banyak masyarakat kita suka kongsikan benda-benda yang macam tak berapa, kita kata negatif lah. Jadi saya rasa cara bila kita tahu sebenarnya Islam ni dia ajar kepada kita cara penolakan yang baik. Jadi kita sebenarnya, kita ni semua innamal mu'minuna ikhwah. Kita semuanya bersaudara. So bagaimana kita nak saling jaga menjaga, betul tak? Jaga hati orang, kita pun nak jaga hati kita sendiri. Bagaimana orang jaga hati kita, kita pun kena jaga hati orang. Sebab ada masa kita pula yang memerlukan. Betul, kan? betul. Ada masa kita pula yang mungkin memerlukan sumbangan daripada orang lain. Kita tak tahu kan, orang kata rezeki kita kan masa ada dan masa tidak. Jadi mungkin kalau misalnya kita rasa ini masa dia memerlukan, besok-esok mungkin masa kita, kadang-kadang mungkin bukan duit. Contohnya macam kadang-kadang kita perlukan darah. Waktu kalau orang perempuan waktu bersalin ataupun kita accident, kita perlukan darah. Tapi kita masih nak derma darah pun, melainkan kalau macam ada orang dia memang tak boleh nak derma darah. Jadi memang dia tak boleh, tapi dia pun tidak merendah-rendahkan orang yang menderma darah. Jadi bila macam tu, yalah kadang kita rasa macam kalau nak memberi ni kena duit je. Sebab tu ada orang kata tak apalah aku nak bagi duit, tak ada duit, aku boleh derma darah. Dia dermakan darah. Jadi beratnya apa yang kita ada lah maksudnya. Dalam konteks yang lebih luas lah. Tapi kalau dengan ayat ni kita lebih kepada membelanjakan harta. Baik, terima kasih Puan Nazar. Alhamdulillah, perkongsian yang sangat menarik. Dan kita boleh lihat dari perspektif seorang pelajar, bagaimana pengalaman dan perasaan bila sebagai menerima pula. Kita nak tahu macam mana menerima infak ataupun perbelanjaan daripada orang lain. Kita faham pelajar ni dia orang belajar kan, dia bukan bekerja. So dia mengharapkan pada orang lain. Lebih-lebih lagi kalau dulu zaman saya belajar dia pamah. Kita guna poket mak ayah. Jadi bagaimana dengan pelajar pula? Dia waktu Ramadan ini saya nampak banyak iftar perdana yang disponsor kan di pusat Islam dan di mana-mana lagi. Apa perasaan sebagai seorang pelajar? Perasaan saya bila orang memberi kita kan, so kita rasa sangat bersyukur lah. Sebab kadang-kadang kita memerlukan, saat kita memerlukan kita tak ada apa-apa, so kita rasa macam kita nak cerita ke orang pun macam malu kadang tu. Lepas tu bila kita dapat suatu benda orang beri kita, so kita rasa macam bersyukur sangat-sangat lah apa yang kita dapat tu. Betul. Mungkin kalau yang itu saya rasa dalam keadaan kita kena ingatkan juga dengan ayat yang la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur akan ditambah. Wala in kafartum, kalau tak digunakan dengan baik tadi kan inna azabi lasyadid. Naudzubillah, janganlah sampai ke situ kan. Alhamdulillah. Baik. Jadi yang dapat saya rumuskan pada ayat 261 hingga 264 surah Al-Baqarah ini berkaitan dengan bagaimana Allah jentik hati kita supaya kita ini kena selalu dan suka dan sangat gemar untuk berinfak ke jalan Allah. Sehingga sebab apa? Ramai orang-orang yang muhtajin, orang-orang yang berhajat. Contoh mungkin kita kata
tak pelajar, orang susah, berapa ramai lepas PKP ni kita tengok ada orang yang tak kerja, kita tengok mungkin ada yang dibuang kerja, mungkin ada yang kena cut salary, kita tak tahu kan. Jadi ada orang-orang fakir, ada dan orang-orang yang berjuang ke jalan Allah. Jadi sebab itu pentingnya berinfak sebab ganjaran itu sangat besar di sisi Allah. Hebatnya orang berinfak tu dia akan dapat dividen bonus pada hari akhirat. Sebab tu kan. Dikala sampai kita kata ada Rasulullah dia kata apa? Yang mana bila iza mata al-insan in qata'a amaluhu illa fi salas. Antaranya adalah sedekatin jariyah. Sedekah jariyah ni sedekah yang sentiasa mengalir manfaatnya. Bila kita mati, maksudnya sedekah itu masih lagi digunakan oleh umat Islam ketika itu. Bayangkan kita dalam kubur tu, pahala kita bertambah, nampak tak? Sebab sedekah. Ya, sebab sedekah. Jadi dengan sebab itulah berinfak tu pun juga kita katakan satu amalan yang sebenarnya nak budayakan tu dia agak sukar. Sebab dia nak didik diri kita macam mana kita nak faham masalah orang lain. Betul tak? Dia nak didik diri kita bagaimana kita nak buang sifat-sifat yang bakhil, terkut. Nak berinfak ni nak cakap senang. Tempat saya khususnya untuk peringatan diri saya. Maksudnya kita kalau buka post pun kita rasa macam alamak banyak nak beli ni, nak kena infak lagi, betul tak? Betul. Tapi bila kita tahu ganjaran berinfak tu yang berlipat kali ganda sampai 700, bayangkan Puan Azhar kita ambil benih pokok kita tanam 7 tangkai, bertangkai-tangkai lepas tu kan. Rasa macam Masya Allah tengok durian kalau Masya Allah kan, betul tak? Jadi tak termakan kita. Tak termakan kita. Itu bayangkan dividen bonus yang kita dapat di hari akhirat. Maknanya nilai orang itu sangat hebat di sisi Allah. Sebab itu kalau kita lihat perjuangan para sahabat tu kan yang dia share pada kita berkaitan dengan asbabun nuzul. Abdul Rahman bin Auf dibagi macam mana. Separuh daripada apa yang ada. Bayangkan kalau kita dapat contoh kami dapat gaji kan separuh. Berat sikit lah. Tapi kita macam ni. Kita berinfak dengan ikut kadar kemampuan kita. Betul. Kalau kayanya orang tu dia lagi banyak. Betul. Kalau orang tu dia sederhana biasa-biasa, dia berinfak setakat yang dia boleh. Dia bukan ayat paksaan kat situ kan. Dia ayat optional yang perintah yang Allah beri supaya kita berinfak dengan ganjaran yang sangat besar. Lagi besar kau infak, lagi besar kau dapat. Dia macam pelajaran saham kan. Betul tak? Jadi sahab akhirat. Okey. Dan kita kena ingat adab dan etika berinfak itu yang saya rumuskan pada jangan kita mengungkit-ungkit. Orang perempuan dia suka mengungkit. Masalah tu saya perempuan ni. Jadi kita jangan mengungkit apa yang kita beri walaupun benda tu kecil. Nampak tak? Sebab dia takut-takut akan mengecikkan hati orang itu. Macam kan tadi pelajar kata dia dapat makan free, tiba-tiba dia orang datang makan free kot dan nak kemas pun tak boleh. Contoh. Jadi kita kena jaga qaulun ma'ruf wa maghfirah khairun min sadaqati yatba'uha adza. Kalau misalnya kita tak boleh nak bersedekah, kita kena jaga tutur kata kita. Jangan sesekali kita cepat dia nak kecam. Cepat dia nak duduk kat jabatan netizen tu. Masalah tu. Masalah payah daftar. Tak payah daftar kat situ nanti sama-sama dapat saham neraka. Itu masalah tu daripada saham syurga jadi saham lain. Jadi na'udzubillah min zalik. Jadi berkat Ramadan yang penuh barakat ini, marilah sama-sama kita koreksi diri kita, termasuklah saya, kita tarbiyah diri kita bagaimana kita nak rapatkan ukhuwah kita, eratkan silaturahim kita dengan masyarakat di sekeliling kita. Dia yang paling rapat sekali adalah jiran kita lah kan. Betul tak? Jadi sama-samalah kita amalkan konsep sedekah ini, berinfak ini untuk kita rapatkan ukhuwah kita yang mungkin dah regang. Mungkin sebelum ni kita macam ada masa muka sikit kot, kita bagi hadiah kat dia. Macam tu kan. Nak Ramadan ni kita bagi kurma ajwa. Kalau pelajar dapat kurma pun rasa macam seronoknya kan. Tak nak beli tak mampu kadang tu. Bukan tak mampu, tak ada bajet. Okey. Jadi apapun, terima kasih kepada semua hadirin dan hadirat sekalian. Semoga dapat sesuatu daripada kami semua yang kita kongsikan bersama-sama. Dan jangan lupa saksikan kepada siri-siri seterusnya dalam Asbabun Nuzul. Terima kasih juga kepada pihak Serakom dan Pusat Islam di atas penganjuran program yang amat baik. Ucapan penghargaan juga kepada pihak SDEC di mana sudi memberikan kebenaran menggunakan studio yang sangat cantik ini. Dan juga kami juga memohon ribuan kemaafan jika ada salah silap dan tutur kata yang menyakiti hati sekalian. Dan
selamat menyambut Ramadan dan selamat meningkatkan amal ibadah dalam bulan yang penuh barakah ini. Kita tutup program kita dengan surah Al-As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-As ya insan khusna ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.